Baik, itu kita dapat dengarkan sebahagian daripada ucapan dan juga kata-kata semangat yang dikobarkan kepada mereka sempena dengan hari ulang tahun TLDM ke-87. 87 ya. Tempoh masa yang cukup matang yang dapat kita. Saya suka melihat lagu yang menyebut tentang Samudra Raya. Mereka ni berjuang di lautan yang bergelombang, yang pelbagai risiko yang tersedia Arif, tetapi tetap teguh seandainya apa-apa yang berlaku, seperti katakan ketika ada serangan lanun contohnya, kita menghantar kapal-kapal untuk memantau misalkan dalam insiden serangan di Teluk Aden dan sebagainya. Jadi mereka ini berjuang dan sentiasa bersedia dengan apa jua kemungkinan. Betul. Mereka inilah yang berkorban tinggal keluarga, isteri, anak-anak demi menjaga kedaulatan perairan negara kita. Baik, untuk itu kita nak bersama dengan figura ini, iaitu Laksamana Muda Chan Peng Cheong, merupakan Inspektor Jeneral Markas Tentera Laut TLDM berkenaan dengan hari TLDM ke-87 ini. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Salam sejahtera. Puan Fariha dengan Cik Fitri. Ya, betul. Tuan, okey, kita dengar bagaimana tempoh yang cukup matang hari TLDM nanti sempena 87 tahun nanti kan. Kabarnya akan disambut di TLDM Lumut. Jadi kita nak tahu tadi bila kita dengar ucapan dan juga kata-kata semangat daripada anggota dan juga pegawai berkenaan dengan TLDM siaga kedaulatan terpelihara. Mungkin Tuan boleh kongsikan bersama dengan kami berkenaan dengan tema ini. Ya, untuk tema hari ulang tahun TLDM pada kali ini, iaitu TLDM siaga dan kedaulatan terpelihara, iaitu adalah selari dengan 4 teras hala tuju TLDM, iaitu yang pertama sekali nak memberi keutamaan kepada kesiagaan armada TLDM, dan keduanya membangun semula armada TLDM berlandaskan perancangan program transformasi TLDM 15-5, 15-5. Dan ketiga pula adalah meningkatkan integrasi dan juga sokongan kepada aspek kebersamaan dan seterusnya menyediakan modal insan yang terbaik untuk memenuhi keperluan masa hadapan. Saya nak nyatakan di sini, iaitu perkataan siaga di sini membawa maksud bersiap sedia dari segala aspek dalam menghadapi sesuatu ancaman. Dan justru itu, tema TLDM siaga kedaulatan terpelihara memfokuskan kepada kepentingan untuk memastikan TLDM kita sentiasa berada pada tahap kesiagaan yang tertinggi untuk melaksanakan misi, iaitu melindungi kedaulatan, integriti wilayah dan kepentingan maritime negara. Saya nak tambah sedikit di sini, iaitu sebagai perisai utama pertahanan maritime negara, TLDM berpegang pada ungkapan, iaitu we exist because of the fleet. Oleh itu, fokus terhadap kesiagaan, terutamanya armada TLDM sentiasa diutamakan demi untuk memelihara kedaulatan perairan negara yang kita cintai. Dan kami berharap tema hari TLDM pada tahun ini dapat dihayati sedalam-dalamnya oleh setiap warga, the Navy people, dan seterusnya membakar semangat mereka untuk mencapai objektif yang telah disasarkan. Itu dia. Bila nak menyambut hari TLDM ke-87 ini, saya pasti dengan tempoh yang matang ini, banyak usaha-usaha yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan lagi kualiti TLDM ini. Jadi mungkin apakah plan pembangunan TLDM ini dalam masa 10-15 tahun akan datang, Tuan? Ya, Puan Fariha, sini dalam tempoh 10 hingga 15 tahun yang akan datang, TLDM telah merangka plan pembangunan bagi meningkatkan lagi keupayaan pertahanan TLDM yang antaranya melibatkan perolehan beberapa aset utama seperti 14 buah kapal jenis Littoral Mission Ship LMS, 3 buah kapal Multi-Role Support Ship MRSS, 11 buah kapal New Generation Petrol Vessel NGPV dan 2 buah kapal selam. Dan selain daripada itu, TLDM juga merancang untuk memperolehi beberapa buah aset pelengkap atau dikatakan force multiplier seperti Fast Combat Boat FCB, Unmanned Area System UAS dan juga Anti-Submarine Warfare ASW helikopter. Dan kesemua perancangan ini telah dibuat dengan teliti berpandukan kepada program transformasi TLDM 15-5, 4D MAF dan juga kertas putih pertahanan.
Ingin saya nyatakan di sini perancangan perolehan bagi kesemua aset ini akan disusun mengikut keutamaan bergantung kepada situasi dan cabaran semasa agar kesiagaan TLDM dapat ditingkatkan ke tahap yang tertinggi dalam mencapai visi TLDM iaitu menjadi sebuah angkatan laut yang kredibel. Fareha. Baik. Dan sekarang ini Tuan, kan kita hidup sekarang ini berlandaskan dengan teknologi yang tinggi. Jadi seiring dengan peningkatan teknologi itu, nak tahu juga Tuan, adakah TLDM akan meletakkan menaikkan taraf pendidikan kepada anggota lain-lain pangkat untuk kemasukan TLDM nanti? Ya, betul. Seiringan dengan peningkatan teknologi, jadi TLDM sudah tentu akan menaikkan taraf pendidikan bagi pengambilan anggota lain-lain pangkat, ya, LLP. Jadi saya nak tegaskan di sini iaitu menyediakan modal insan yang terbaik untuk memenuhi keperluan masa hadapan adalah merupakan salah satu daripada 4 teras hala 7 TLDM. Ya. Justru, TLDM telah melaksanakan inisiatif menaik taraf pendidikan bagi pengambilan anggota lain-lain pangkat, khususnya dari cawangan kejuruteraan. Ya. Dan pengambilan prajurit muda, TLDM bagi cawangan kejuruteraan akan dibelawa kepada graduan lepasan diploma kejuruteraan IPTA dan juga IPTS yang mempunyai pengiktirafan Malaysia Qualifications Agency MQA dan juga Engineering Technology Accreditation Council ETAC. Dan inisiatif ini secara tak langsung akan dapat menyediakan TLDM dengan warga yang lebih berkemahiran dan berkelayakan serta mampu untuk mengoperasikan semua aset-aset TLDM yang canggih dan berteknologi tinggi pada masa kini dan akan datang. Ya. Dan justru TLDM mengalu-ngalukan rakyat Malaysia yang memenuhi kelayakan yang dinyatakan untuk memajukan permohonan memasuki perkhidmatan TLDM dan bersama-sama membantu dalam menjaga dan memelihara kedaulatan perairan negara. Itu dia, Puan Fareha. Kita sudah maklum bagaimana peranan TLDM itu menjaga kedaulatan negara sendiri, Tuan. Tapi kita ingin menyentuh baru-baru ini kan, dalam 2-3 hari ini dunia memberi tumpuan kepada tragedi kapal selam KRI Nanggala 402, dan kita sudah maklum bahawa TLDM juga memberikan bantuan untuk misi mencari juga menyelamatkan kapal selam ini. Mungkin Tuan boleh kongsikan berkenaan dengan bantuan TLDM ini ke Indonesia. Ya, betul. Berkenaan dengan KRI Nanggala 402, pihak TLDM telah terlibat secara langsungnya dengan menghantar kapal iaitu sebuah kapal penyelamat kapal selam MV Mega Bakti telah pun sebenarnya sekarang ini telah pun berada di perairan Indonesia dan sedang dan telah ditugaskan berada di posisi tenggelamnya KRI Nanggala 402 di mana mereka melaksanakan tugas pencarian di sektor pencarian yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan yang ada pada kapal penyelamat kapal selam MV Mega Bakti, iaitu sejenis peralatan remotely operated underwater vehicle yang mana akan digunakan bagi mendapatkan lebih banyak gambar dan bahan-bahan bukti yang berkaitan tentang KRI Nanggala 402 tersebut. Tuan, dalam kita melihat sebab kita sekarang berdepan dengan pandemik COVID-19 ini kan, mungkin Tuan juga boleh kongsikan bagaimana peranan TLDM dalam menangani penularan COVID-19 ini. Ya, berhubung dengan pandemik COVID-19, bagi membendung pandemik ini daripada terus menular di kalangan the Navy people, TLDM telah mengambil langkah keselamatan berdasarkan prosedur operasi standard iaitu SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan TLDM telah mengeluarkan Direktif Perintah Kawalan Pergerakan pada 19 Mac 2022 yang lepas, iaitu sebagai panduan kepada warga TLDM dalam mengekang wabak tersebut. Dan saya nak nyatakan di sini antara langkah-langkah yang telah digariskan adalah menghadkan pergerakan keluar dan masuk pangkalan,
kita juga menangguhkan aktiviti-aktiviti resmi yang melibatkan kumpulan yang besar. Dalam masa yang sama, menangguhkan dan juga membatalkan lawatan tetamu dan kapal perang asing, melaksanakan pemantauan dan saringan tahap kesihatan warga dan anggota keluarga melalui tanda atau gejala COVID-19 ini, dan juga melaksanakan kempen kesedaran dan memperbanyakkan informasi berkaitan COVID-19. Dan akhir sekali, TLDM juga mewujudkan Sekretariat Pemantau untuk COVID-19. Walau bagaimanapun, saya nak nyatakan di sini iaitu langkah-langkah yang digariskan tersebut dikuatkuasakan berdasarkan situasi dan juga keadaan semasa COVID-19 serta pengarahan di peringkat ATM dan juga KKM. Dan selain itu, TLDM juga telah mewujudkan pusat-pusat kuarantin sendiri di pangkalan-pangkalan TLDM bagi menempatkan warga yang sedang menjalani proses kuarantin. Dan perkara-perkara asas lain seperti pemakaian topeng muka, mask, imbasan suhu dan juga imbasan MySejahtera semasa memasuki pejabat, kapal dan juga unit-unit TLDM adalah diwajibkan kepada semua warga TLDM dan juga keluarga. Baik. Itu dia Puan Farehah. Baik. Tuan, kami sedar besar tanggungjawab juga peranan TLDM ini dalam menjaga keselamatan ataupun kedaulatan sempadan perairan negara ini. Banyak bentengnya, penawarnya. Tapi untuk ini kita nak beri laluan kepada Tuan juga beri ucapan sempena dengan hari ulang tahun TLDM ke-87 ni. Dan saya nak kongsikan di sini. Tuan? Ya, saya nak kongsikan di sini berhubung dengan op benteng yang dikatakan TLDM meningkatkan penguasaan sempadan negara dalam op benteng ini. Op benteng mula dilancarkan pada 12 Mei tahun 2020 dengan penubuhan National Task Force yang NTF yang bertindak sebagai penyelaras operasi melibatkan kerjasama daripada 19 agensi penguatkuasaan dan juga pasukan keselamatan, antaranya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Custom, Polis Marin dan juga Immigration. Dan operasi ini telah dilaksanakan bagi menghalang kemasukan pendatang asing tanpa izin, parti yang dikuatiri berisiko menyebarkan wabak COVID-19. Dan di antara langkah-langkah yang dilaksanakan oleh TLDM untuk meningkatkan penguasaan sempadan negara dalam op benteng adalah meningkatkan bilangan kapal di laut bagi memastikan perairan negara sentiasa terkawal dari kemasukan parti ke negara ini dan juga melaksanakan program perkongsian maklumat secara lebih mendalam dengan agensi penguatkuasaan maritim yang lain dan juga memastikan kesiagaan kapal-kapal yang dioperasikan adalah pada tahap yang paling tinggi. Baik, Tuan. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Kita doakan yang terbaik buat kalian dan juga tahniah sempena dengan hari TLDM ke-87. Selamat menjalankan tugas, Tuan. Ya, terima kasih Puan Farehah. Terima kasih. Terima kasih. Itu dia Laksamana Muda Chan Peng Cheong, Inspektor Jeneral Markas Tentera Laut TLDM. Diam tak diam, mereka telah pun menyambut ke-87 sempena dengan hari ulang tahun TLDM ini. Dan terima kasih juga atas pengorbanan mereka menjaga kedaulatan negara ini.